Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati Tuan Imam dan pegawai-pegawai masjid yang berusaha mengurusi karya Masjid Kampung Payung dan juga ahli jawatan kuasanya, seterusnya para jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Saya dihubungi oleh saudara Syafiq Stewart untuk dapat bersama-sama pada malam ini dengan menceritakan sedikit sebanyak tentang sejauh mana norma-norma baru ataupun kita kata kebiasaan baharu, amalan kebiasaan baharu sesuai dengan hukum Islam kita. Jadi kita sekarang ini telah dilanda oleh satu wabak yang kita semua diperkenalkan, kita tak kenal pun wabak ni. Yang dikatakan wabak COVID-19. Jadi apabila wabak ini melanda pada awal bulan 3 dulu, kita semuanya berada dalam ketakutan. Memang semua masa tu tak berani keluar rumah, duduk di rumah, dan kalau terpaksa pun rasanya takut nak keluar rumah. Bukan takut pada polis, bukan takut kepada askar, tapi takut kalau wabak ini menimpa kita. Jadi sehinggalah masa tu sembahyang Jumaat pun tak ada, apalagilah untuk bersalat jamaah di masjid-masjid dan di surau-surau. Jadi Jumaat pun tak ada. Sampailah ketikanya agak longgar sikit, sampai pula masa raya, ramailah ketua-ketua rumah yang jadi imam salat di raya.
mau tak mau terpaksa. Tapi agaknya yang tahulah, yang tak tahu tu tak tahu juga. Jadi macam-macam lah yang di viralkan kepada orang ramai. Ketua-ketua rumah yang baca khutbah dengan guna tongkat macam-macam. Jadi itu keadaannya pada permulaan berlakunya apa yang dikatakan pandemik, seperti satu wabak yang merebak daripada inilah kuman COVID-19 ini. Tapi bila sebut COVID-19 ni tak sadap pula, sadap COVID-19 juga. Itulah pula dah. Jadi artinya kita dah lama dah, daripada bulan 3, sekarang ni dah sampai bulan dah hujung tahun. Jadi keadaannya masih lagi turun naik. Dan sampai sekarang ini nampaknya di negeri kita pula, di Negeri Sembilan, Seremban pula, sehingga sekarang ini masih dalam keadaan PKPB. Jadi kawasan-kawasan lain dah bertukar dah kepada PKPP. Tapi ini di Seremban, Podeksan masih lagi PKPB. Cuma alhamdulillah lah, keadaan semakin dilonggarkan. Jadi dapatlah kita bertemu pada malam ini. Dah boleh merentas. Jadi itulah apa yang latar belakang yang berlaku sehingga keluarnya fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang diambil daripada ahli-ahli fiqh, para fuqaha seluruh dunia. Macam mana yang salat Jumaat boleh pula ditinggalkan. Jadi dalam tempoh itu banyak pula pendapat-pendapat daripada pihak-pihak lain, ustaz-ustaz, ahli-ahli agama juga, yang meragu-ragukan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Jadi sehingga kan orang awam pun jadi tak tentu arah mana nak ikut ni. Nak ikut Muzakarah Fatwa Kebangsaan ke, ataupun nak ikut kawan-kawan ni yang ni ustaz ni doktor ini, masing-masing ada belaka kehebatan, keilmuannya. Jadi kalau kita tengok pada awalnya dulu apa yang diceritakan oleh Dr. Ali Jum'ah, seorang ulama besar di Mesir. Jadi dia mengatakan bahawa wabak ini kalau nak ikut berlakunya ialah pada zaman Sayyidina Umar, wabak yang kuatnya. Tapi ada lagi diceritakan peristiwa yang lain pula. Dia kata ada satu wabak yang bermula di Itali, di mana pada masa itu wabak ini berada di Itali. Kemudian tu satu kapal katanya
telah berlayar ke India dengan akhirnya disedari kapal itu ada dinaiki bersama oleh 3 ekor tikus. Jadi bila sampai katanya di India, jadi penyakit ini, penyakit paun ini dah merebak pula di sana dan balik ke Itali, merebak lagi. Jadi itulah seterusnya yang dikatakan berlaku pada tahun 1317 Masihi. Lama dah tu. Lebih kurang dalam 749 Hijrah ke macam itulah. Dan akhirnya merebak lagi ke Timur Tengah, termasuklah di Mesir sendiri. Jadi itulah, apabila penyakit ini semakin merebak, mulanya dalam 2-3 buah rumah je, akhirnya sampai 9 buah rumah, akhirnya dah merebak merata-rata, berlaku kematian apa semua. Penyakit ini tak dapat lagi nak dikawal. Jadi caranya tak ada lain, baliklah kepada apa yang disebutkan oleh hadis. Jadi kalau sekiranya berlaku sesuatu wabak di satu tempat, maka orang yang ada di tempat itu jangan keluar, meninggalkan tempat itu ke tempat lain, dibimbangi akan membawa penyakit ini keluar. Dan orang yang berada di luar kawasan pula janganlah masuk ke tempat itu, kerana masuk mungkin kita tak kena, lepas tu keluar kita akan membawa penyakit ini merebak ke tempat-tempat lain. Jadi akhirnya macam mana nak buat? Dah tak ada lagi usaha-usaha untuk nak mengatasi perkara ini. Jadi berbaliklah kepada intipati daripada hadis tadi. Berarti kalau berlaku satu wabak di satu tempat, orang di situ jangan keluar dan orang luar jangan masuk. Jadi pemerintah pun mengambil keputusan di Mesir masa itu supaya jangan diadakan perhimpunan-perhimpunan untuk mengelakkan daripada penyakit itu berjangkit-jangkit kepada yang lain. Jadi akhirnya bila dah tak ada perhimpunan, tak ada lah, salat jemaat tak ada, salat berjemaah tak ada, dan banyaklah pula yang memberikan pandangan kenapa ni tak boleh berhimpun. Sepatutnya kita mesti berhimpun, mesti berhimpun untuk memohon pertolongan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ramai-ramai berdoa untuk dihilangkan penyakit ini. Jadi masing-masing pun pergilah juga berkumpul-kumpul di masjid-masjid dan di surau-surau, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi penyakit semakin menular. Bukan semakin kurang, tapi semakin merebak lagi. Jadi akhirnya pemerintah pun kata macam mana sekarang ini, yang kita semua pergi berkumpul di masjid-masjid berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelakkan daripada bala, tapi bala tak dapat dielakkan, bala semakin bertambah. Jadi di sinilah
Artinya apa yang diputuskan oleh fuqaha, ahli-ahli fiqh, ahli-ahli yang memahami hukum hakam yang diambil daripada Al-Quran dan hadis, mengatakan supaya orang ramai tak dibenarkan lagi untuk meneruskan perhimpunan-perhimpunan untuk berdoa, kerana dah nampak perhimpunan itu berdoa untuk menolakkan bala, tetapi nampaknya bala semakin berleluasa, semakin merebak lagi. Jadi keputusan daripada itu, apa yang dikatakannya, kerana perbuatan kita berkumpul dengan tujuan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengelakkan daripada bala tadi, artinya sudah bertentangan dengan sunnah. Sunnah dah mengatakan jangan, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan pergi ke dalam. Mana jangan bertemu, jangan berhimpun dengan apa semua. Jadi mana dia bertentang dengan sunnah tadi. Sunnah ada mengatakan apabila wabak satu tempat, orang yang dalam tu jangan keluar daripada kawasan, dan orang yang di luar jangan pergi ke dalam kawasan. Itulah apa yang berlaku pada satu masa dulu, sehingga di Mesir pun wabak taun itu telah hebat dengan begitu luasnya dalam kalangan masyarakat. Jadi dengan sebab itulah, maknanya kalau kita tidak melakukan salat Jumaat, itulah dia sunnah yang dapat diambil daripada hadis Nabi itu. Apabila kita tidak berada di masjid untuk berkumpul berdoa, itu pun adalah sunnah. Jadi semuanya itu diambil daripada sunnah Rasul. Begitu juga kalau halangan umrah ke, halangan haji ke, bukan maknanya halangan-halangan itu bertentangan dengan sunnah. Jadi itulah yang saya nak jelaskan tadi. Jadi pandangan keputusan yang dibuat oleh Mazakarah Fatwa Kebangsaan itu, memanglah semuanya itu telah dibuat kajian, telah dirujuk kepada pendapat-pendapat ahli-ahli fiqh, ulama-ulama yang muktabar. Memanglah macam itulah yang diputuskan, maknanya jemaat boleh ditinggalkan, kerana jemaat itu wajib memang, tetapi untuk menjaga penyakit wabak ini daripada merebak kepada ramai yang menyebabkan kehilangan nyawa, pun satu perkara yang wajib juga. Jadi kalau Jumaat itu wajib dan nak menjaga kesihatan pun, sehingga menyebabkan hilang nyawa pun wajib, maka ada kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh mengatakan apabila dua perkara yang merosakkan berada pada satu masa, maka kita boleh mengambil satu yang lebih mudah dan yang lebih penting. Jadi Jumaat ni bila-bila je
setiap Jumaat dia ada. Tapi kalau nyawa ni, kalau dia hilang lebih. Jadi dia kata yajuz irtikab akhaffu dararain. Kalau ini pun mudarat, ini pun mudarat, ambillah satu mudarat yang lebih ringan. Kerana tugas-tugas pemerintah ni dia semuanya bergantung kepada maslahat rakyat dia. Jadi maslahat rakyat itulah penting. Bukan mana pemerintah kerana memandangkan ini agama, maka maslahat orang ramai pula dibiarkan. Nak jalan juga agama, ada tak macam tu. Jadi itu yang disebutkan dalam kaedah usul fiqh ini. Yang pertamanya dikatakan la darara wala dirara. La darar maknanya kita tak boleh ada sesuatu yang mewasakkan diri kita. Wala dirar, dan juga tidak boleh kita mewasakkan pihak-pihak yang lain. Jadi di situlah pentingnya perkara kita mengelakkan daripada mudarat ini terus berlaku dengan meluaslah, sehingga akhirnya menimbulkan ketakutan kepada masyarakat ramai. Dan ada lagi satu lagi kaedahnya dikatakan ad-darurah tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, kita tak bercakap dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan biasa, hari Jumaat, orang yang mukallaf mestilah melakukan salat Jumaat. Dalam keadaan biasa juga, orang yang mukallaf dia disuruh untuk berjamaah. Tetapi dalam keadaan darurat yang macam tadi katakan dah ada COVID-19 tadi, dah tak boleh mengikut pakar-pakar mengatakan mesti, kalau sekiranya dibiarkan akan menyebabkan kerosakan lagi yang lebih banyak kepada masyarakat. Jadi bila dalam keadaan itu dikatakan ad-darurah tubihul mahzurat. Jadi dalam keadaan darurat ini dia artinya mengharuskan benda-benda yang pada asalnya tak boleh, kita tak boleh kalau tak salat Jumaat. Tapi dah keadaannya darurat macam tu, maka hukum membenarkannya. Tapi membenarkan itu pula bukanlah dengan sewenang-wenang. Jadi dia ada juga dikatakan ad-darurah
tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat ini dia hanya sekadar yang keadaan pada ketika itu. Kalau pada ketika itu wabak ni terlampau mudah sangat merebak, maka di stopkan dulu, walaupun dia merupakan perkara-perkara yang wajib. Tetapi kalau sekiranya keadaan dah ringan, jadi itulah yang kita sendiri hadapi sekarang ni. Ada masanya kita dulu memang tak pergi masjid. Kalau sebenarnya waktu hanya 2-3 orang saja pegawai masjid yang dibenarkan di masjid. Tapi akhirnya kerana keadaan dah berkurangan, jadi dia taklah sama lagi macam keadaan yang awal dulu. Dah dilonggarkan. Pada awalnya dulu hanya boleh dalam 12 orang saja untuk menunaikan solat Jumaat. Akhirnya meningkat kepada 40 orang. Dan akhirnya hari ini telah meningkat lagi kepada 1/3. Apa namanya? 1/3 kapasiti masjid itu boleh dibenarkan. Tapi orang ramai, itulah bila masa tak boleh, dia kata kenapa tutup, kenapa tak boleh datang. Bila dah boleh kan pun tak datang juga. Jadi saja berarti bukan benar-benar dia tu orang ahli masjid, tetapi hanya orang yang hanya nak tunjuk-tunjuk, nak mempengaruhi orang ramai. Ini semua ini tak betul. Kerja-kerja yang dibuat oleh agensi-agensi agama ni semuanya tak betul. Tapi sampai hari ini pun macam itulah keadaannya. Yang nak ramai datang siapa? Kalau di masjid tempat saya tu Bangla, tapi tak dibenarkan. Tapi kalau ikut orang tempatan, orang yang bermukim di situ, tak ramai. Jadi itu saya katakan tadi, bila tak dibenarkan masing-masing bising, kenapa tak benarkan? Patutnya kita berkumpul berdoa untuk mengelakkan wabak ini. Tapi bila dah dibukakan, mereka tak pula datang. Kadang-kadang nak cari, nak penuhkan masjid tu pun tak penuh juga. Tapi kalau dibenarkan tadi, orang Bangla tadi memang penuh. Dia ni lah orang yang selalu datang ke masjid. Jadi itu keadaan apa yang berlaku pada hari ini. Jadi apa lagi yang selalu disebutkan oleh orang ramai, terutamanya di kawasan-kawasan seperti hari ini kan, wilayah persekutuan di Selangor, keadaan masih lagi diketatkan. Bukan sebagai macam mana kita di Negeri Sembilan ini, tapi apa yang sebenarnya, itulah yang saya katakan tadi. Artinya ad-darar tadi yudfa biqadril imkan. Sesuatu mudarat itu dicuba dikawal seboleh yang mungkin. Mana ni tempat yang wabaknya lebih kuat, maka dikenakanlah peraturan-peraturan yang lebih ketat. Tapi macam di tempat kita ni,
Jadi sudah diingatkan, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nanti PKPP ini pun biar tak ada lagi lah di tempat kita ini. Dan seboleh-bolehnya biarlah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabak COVID-19 ini akan terus meninggalkan kita lebih cepat lagi. Jadi ini pula berkaitan dengan vaksin pula. Jadi bila ada vaksin yang telah dibuat, yang telah dibangunkan oleh saintis-saintis di masa saintis-saintis ini, kebanyakan saintis di luar negara, bukan di dalam negara kita. Jadi bila kata timbullah saintis-saintis di negara China, saintis-saintis di negara Barat, maka banyaklah pula persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh orang ramai. Mengatakan halal ke tak halal ke, ini masalah juga. Tapi dia macam inilah, kita ni, negara kita ni saintis ada juga, tapi kali belum ada lagi yang nak cuba untuk membangunkan satu kajian untuk cari penawar kepada COVID-19 ini. Tapi di negara-negara lain ramai lagi saintis-saintisnya, mungkin lebih terkedapan daripada saintis-saintis kita ke. Mereka ini telah membuat kajian yang akhirnya telah dikatakanlah mereka ini berjaya mencipta satu vaksin untuk cuba mencegah wabak COVID-19 ini. Dan negara kita nampaknya telah pun membuat persetujuan untuk menerima pakai vaksin yang dikeluarkan oleh Pfizer ataupun yang ada kata daripada China. Jadi apa yang saya telah ditaklimatkan dalam muzakarah fatwa kebangsaan baru-baru ini, yang dihadiri oleh semua mufti seluruh Malaysia dan dihadiri oleh seorang pegawai daripada Kementerian Kesihatan, telah memberikan taklimat tentang pewujudan vaksin ini. Jadi saya kira tuan-tuan pun mungkin dah dengar dah baca kali daripada apa yang telah disebutkan oleh Mufti Kedah, yang dikatakan vaksin itu bukannya buat daripada unsur-unsur binatang. Kalau macam kita satu masa dulu, kita kena apa, di periksa ni dulu, pergi pelenduk JE kan, JE, mana pada masa itu wabak JE ini terlalu cepat membunuh terutamanya penternak-penternaknya. Tak boleh kena terpercik darahnya pun dah kena juga kuman JE ni. Jadi vaksin JE ni memang telah pun ada, tapi asal usulnya memanglah dikatakan daripada unsur-unsur binatang babi itu. Ada unsurnya, tapi dah berapa lama dah bila nak digunakan di Negeri Sembilan pada ketika itu, Allahyarham Datuk Mufti Datuk Haji Murtala masa tu
nak bawa mesyuarat pun tak sempat dah, sebab dah banyak berlaku kematian disebabkan JE ni. Jadi pada ketika itu tak ada lagi memikirkan, hanya Datuk Murtadah memikirkan keselamatan orang ramai. Itu yang lebih penting lagi. Itu dikatakan tadi, artinya urusan pemerintah dengan orang ramai ini, dia adalah berkaitan dengan maslahat orang ramai itu. Itu untuk menjaga nyawa, itu termasuk di dalam matlamat agama kita. Agama kita ni nak menjaga agama, satunya nak menjaga apa? Nak menjaga agama. Yang kedua ni nak menjaga nyawa, dan nak menjaga akal, nak menjaga keturunan, nak menjaga harta, semua ni nak dijaga. Jadi bila pada ketika itu, untuk menjaga nyawa ni satu perkara yang penting, perkara yang utama. Jadi akhirnya Datuk Murtadah membuat keputusan sendiri, walaupun tak ada mesyuarat lagi, nak kata boleh gunakan demi untuk menjaga nyawa. Jadi tak ada lagi memikirkan macam mana vaksin ini bersih ke tak bersih ke. Tapi dalam COVID-19 ini, apa yang ditaklimatkan oleh pegawai daripada Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa vaksin itu diperbuat bukan daripada unsur-unsur binatang yang tak suci, bukan unsur-unsur binatang yang haram, khususnya seperti babi tadi, bukan babi. Jadi adalah kaedah-kaedah yang dibuatnya, di mana kuman COVID itu diambil, kemudian tu dibiarkan, kemudian selepas dibiarkan tu kata dilemahkan. Itulah yang dibuat oleh ahli saintis ini untuk dijadikan sebagai vaksin bagi penawar COVID-19 ni. Tapi itu sebagai usaha dan ikhtiar. Kita bukan mengatakan mesti kalau disuntikkan vaksin ini mesti elok. Mana kita sekarang ni penyakit kita macam-macam, yang darah tinggi, yang kencing mani, yang kolesterol, yang apa semua. Orang ada cucuk ubat itu, ubat kolesterol, elok. Kita pula cucuk ubat kolesterol, tak elok. Ada orang kata pergi doktor ni, kalau kena kencing mani, aku tak payah potong, boleh elok. Kalau kaki tu dah mula nak apa pun, kata dia akhirnya elok balik. Orang tu elok, tapi kita pula pergi tak juga. Jadi maknanya kita tidaklah ada nak menjaminkan bahawa sesuatu ubat yang telah dibuat itu mesti akan membawa kesembuhan kepada semua orang. Itu nasib-nasib lah. Ada yang sesuai, insya-Allah akan sembuh, dan yang tak sesuai mungkin akan ada usaha lagi untuk meningkatkan lagi macam mana vaksin penawar ini dibuat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit itu tadi. Jadi itulah kita sebagai rakyat, kita tak dapat nak kata menteri itu tak betul, tak dapat nak kata orang Kementerian Kesihatan ni pun tak betul. Itulah dia orang yang telah dipilih. Berarti dalam kalangan ramai-ramai para doktor tu, inilah dia doktor-doktornya yang telah berusaha untuk menerima hasil-hasil kajian daripada luar negara tadi. Jadi kita ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis pun menyebut kita, kata alaikum bis-sam'i wat-tha'ah,
alaikum bis-sam'i wat-ta'ah. Kita ni hanya wajib mendengar dan mematuhi. Ayat Quran itu kata atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita kena taat kepada Allah, kita kena patuh kepada ajaran Rasul, dan juga kita kena ikut apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita, ulil amri minkum, pemerintah dalam kalangan kita. Hadis Nabi menyebut alaikum bis-sam'i wat-ta'ah. Dia kata kita, kamu semua mestilah dengar dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dia kata wa in ta'ammara alaikum 'abdun habsyiyyun, walaupun sekiranya ditakdirkan pemerintah kita ni seorang Habsyi. Orang Habsyi ni orang Habsyah. Orang Habsyah ni biasanya orang galap lah, orang hitam lah. Abdun Habsyi, walaupun seorang hamba Habsyi ditakdirkan jadi pemerintah, maka rakyat hanya patut untuk patuh mendengar apa yang disampaikan. Jadi kalau kita tengok dari segi itu, maknanya apa saja yang dibuat dan yang telah dilakukan oleh pemerintah kita hari ini, itulah berarti kadar yang dapat mereka fikirkan untuk kebaikan rakyat. Jadi dibuat semuanya itu untuk masalah rakyat, bukan untuk kepentingan mereka saja, tapi untuk kepentingan yang lebih ramai. Jadi dengan itu tadi, sama ada kita ni, kalau di negara kita ni daripada agungnya, itu untuk seluruh Malaysia ni, rajanya kalau tiap negeri, daripada menteri-menterinya, menteri besar ke, dan menteri-menteri yang lain, termasuklah menteri keselamatan dalam negeri, termasuklah Kementerian Kesihatan, menteri daripada Menteri Kesihatan. Jadi semuanya itu mereka ini memikirkan untuk maslahat kita semua ni. Saya pun tak fikirlah mereka ni semua nak menjahanamkan kita. Mereka semua nak menjaga kita supaya seboleh-bolehnya semuanya sihat belaka. Jadi apa yang dibuat itu tepatlah dengan sunnah Rasul, dengan sunnatullah, yang kita mesti menjaga diri kita sebagaimana dalam maqasid syariah kita, iaitu kita nak menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, nak menjaga keturunan, dan nak menjaga harta benda kita supaya semuanya selamat berlaku. Jadi saya suka mengakhiri dengan yang tadi, alaikum bis-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyyun. Kita, tugas kita sebagai rakyat, kita kenalah mendengar apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita dan mematuhi, menjalankan apa yang disuruh oleh pemerintah kita. Walaupun kita fikir pemerintah kita ni bukan orang agama pun, pemerintah kita ni bukan orang yang warak pun, selagi dia tidak memerintahkan kita membuat benda-benda yang bertentangan dengan syarak. Itu barulah kita kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalaulah dia disuruhnya semua ni kita minum agak, selamat kita. Disuruhnya benda-benda yang bertentangan dengan Islam, itu kita tak perlu taat lagi dah. Jadi itu sajalah
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.